semua tahu ke tidak Malaysia merupakan negara yang istimewa? Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik. Contohnya, kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, dan sebagainya. Setiap etnik memiliki identiti yang berbeza, tetapi dapat diterima dan dipahami oleh satu sama lain. Dalam video ini, kami akan membicarakan tentang muzik tradisional daripada masyarakat Cina. Alat muzik tradisional Cina terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu alat tali, alat tiup dan alat perkusi. Video ini akan menerangkan contoh alat muzik tradisional Cina yang terdiri daripada 3 kumpulan tersebut. Contohnya, guzheng, pipa, erhu, seruling Cina, sona dan genggam Cina. Guzheng ialah sejenis alatan muzik bertali yang paling ikonik dalam budaya masyarakat Cina. Seawal abad ke-5 SM, guzheng telah pun menjadi popular dalam kalangan rakyat negara Cina. Alatan ini berbadan panjang 1,6 meter dengan rongga yang diperbuat daripada kayu paulonia, serta dipasang dengan 21, 25 atau 26 utas tali yang terenggang. Instrumen ini dimainkan dengan satu pemetik yang diperbuat daripada bahan lama seperti cengkerang dan gading, tetapi malah juga bahan seperti plastik. Guzheng sering digunakan dalam kedua-dua mahkamah dan muzik rakyat di China Purba. Dengan lingkungan suara yang luas serta daya ekspresif yang kuat, guzheng juga dikenali sebagai piano oriental. Warna suara guzheng yang merdu dan ikonik menjadikannya sesuai untuk berbagai persembahan muzik, sama ada solo atau ensemble. Suara guzheng yang fleksibel adalah disebabkan oleh teknik permainannya yang kaya. Cara permainan guzheng tradisional hanya melibatkan tangan kanan, di mana jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari akan digunakan untuk memetik tali. Semasa bermain, pemuzik akan menggunakan pencarian yang berbeza untuk menghasilkan irama yang indah. Pipa dikategorikan sebagai alat muzik bertali. Alatan ini juga merupakan salah satu alat muzik tradisional masyarakat Cina yang terkenal dan sentiasa digunakan dalam opera yue dan persembahan muzik solo. Pipa mempunyai badan yang diperbuat daripada kayu, dada pipa bulat dan dada belakangnya cembung. Selain itu, hampir 12 hingga 31 bilangan fret yang berbeza-beza akan dipasangkan. Muzik tradisional pipa juga boleh dibahagikan kepada wenqu dan wuqu. Sebenarnya, pipa telah dinamakan dengan cara-cara bermainnya, yaitu pi bermaksudlah cara memetik keluar dan pa bermaksud cara memetik ke dalam. Alatan ini selalunya bermain menggunakan tangan kanan untuk bermain dan tangan kiri digunakan untuk mengubahkan nadanya. Pastilah kita tahukan bahawa alat muzik ini dapat bermain dengan banyak pencarian. Dengan ini, alat muzik tradisional ini memang susah untuk dimainkan. Namun begitu, terdapatlah banyak orang yang dapat memainkan alat ini dengan mahir. Kemunculan pertama erhu adalah dari dinasti Tang di China. Erhu diperbuat daripada batang kayu panjang dengan tong kecil di hujungnya yang dibalut dengan kulit ular sawah. Dua tali diikat dari atas ke bawah badan erhu. Erhu adalah serupa dengan selo, tetapi bentuk dan reka bentuknya lebih ringkas berbanding daripada erhu. Erhu akan dimainkan di hadapan dada, tetapi bukan di bahu. Erhu adalah alat serbah boleh yang boleh dimainkan secara solo atau dalam orkestra besar. Seorang yang terkenal untuk instrumen erhu ialah Liu Tianhua. Beliau telah mengarang 47 lembaran muzik untuk latihan dan 10 karya solo. Sebenarnya, erhu akan dimainkan dengan satu pengesek semasa duduk, dengan kotak bunyinya diletakkan di paha kiri dan lehernya dipegang secara menengah. Pengesek dipegang dengan pemegang di bawah tangan, jari-jari tangan kanan digunakan untuk menolak pengesek. Pemain akan menolak dan menarik pengesek apabila bermainnya. Pengesek juga boleh dipetik menggunakan jari kedua tangan kanan. Akhir sekali, tangan kiri mengubah nada dengan menekan rententa pada titik yang dihendaki. Selepas alat bertali, saya akan menerangkan alat tiup, yaitu seruling Cina yang diperkenalkan sebagai dizi in bahasa Cina.
Alatan ini amat representatif dalam ciri-ciri kebangsaan Cina dan mempunyai sejarah yang panjang dalam kebudayaan Cina. Alat muzik ini berbentuk silinder panjang dan terdapat beberapa lubang di atas. Cara untuk memain seruling Cina adalah meniup lubang pertama dan menghasilkan bunyi yang merdu. Lubang lain adalah ditekan dengan jari untuk memainkan nada yang berbeza dan mempersembahkan lagu yang merdu. Seterusnya, saya akan meringkaskan sejarah seruling Cina. Seruling yang terawal diperkenalkan di China ialah seruling tulang. Seruling ini berbentuk sama dengan seruling lain dan mempunyai sejarah sekira-sekira 7,000 tahun. Seruling Cina yang sering kita lihat pada masa kini ialah seruling bulu. Seruling bulu dalam bahasa Cina ialah zhudi. Seruling ini sering digunakan disebabkan kos pengeluaran rendah dan bunyi yang dihasilkan dari seruling ini lebih merdu berbanding dengan seruling lain. Pengenalan seruling Cina berakhir di sini saja. Sekian, terima kasih. Sona juga dipanggil sebagai rubber, digunakan sejak dinasti Han lewat. Sona adalah digunakan secara meluas di China sejak abad ke-16. Bulu itu dilakukan pada padang kayu kun yang ditutupi oleh tiok tembaga dengan 8 lubang jari, diedarkan sebagai 7 di hadapan dan 1 di belakang, yang dipasang dengan loceng royal. Alatan ini sentiasa digunakan untuk perayaan dan juga pengebumian. Hal ini kerana alatan ini dapat mengeluarkan nada bunyi yang kuat. Oleh itu, kesungguhan perayaan tersebut dapat disembahkan. Yang sudah diperkenalkan, sona dapat dicirikan oleh bunyi nyara dan menyebut serta penggunaan lidah yang kerap dalam persembahan. Nota dimainkan dengan penjaring dan pemain menggunakan mulut mereka untuk mengawal kelantangan, nada dan nada suara sona. Sona mempunyai banyak ungkapan. Satu ungkapan adalah sona boleh meniru suara burung dan suara orang. Lagu yang paling terkenal ialah Beratus-ratus burung menyembah Phoenix. Ini lagu ungkapan suara burung daripada berbeza jenis. Hai, di sini saya akan menerangkan gendang Cina. Gendang Cina merupakan salah satu alat perkusi tertua di China Burma. Pada masa dahulu, gendang Cina digunakan dalam perayaan tradisional dan juga dalam peperangan untuk memimpin tentera. Pada masa terkini, gendang Cina banyak digunakan dalam orkestra Cina. Biasanya, gendang Cina dapat dibahagikan kepada dua jenis, yaitu taku dan xiaoku. Taku mempunyai bunyi yang kuat dan ekspresif dan menghasilkan bunyi yang jelas dan menusuk, manakala xiaoku juga mempunyai bunyi sesama taku tetapi frekuensinya lebih tinggi. Taku mempunyai bunyi yang kuat dan bengkak. Dengan itu, taku biasanya dimainkan untuk menghasilkan tempo dalam persembahan. Secara umumnya, permainannya melibatkan bahagian muka gendang dan bahagian sisi gendang. Banan pada bahagian tengah gendang hanya untuk menghasilkan tempo yang lancar dan laju serta kesan yang istimewa. Di sebaliknya, bunyi xiaoku pula lebih padat dan kencang berbanding dengan taku. Dengan sifat timbrenya yang jelas dan segar, xiaoku dapat menghasilkan suasana yang teruja. Nampaknya terdapat alat muzik yang mempunyai ciri bunyi unik masing-masing. Bagaimanakah semua alat muzik tersebut bekerja sama dalam sesuatu orkestra untuk membawa keluar semua simfoni yang menarik? Jawapannya adalah terdapat seorang konduktor yang mengarah irama orkestra, sama ada masa kemasukan para alat muzik. Oleh itu, kombinasi alat muzik yang berbilang-bilang boleh menjadi musik yang berharmoni. Inilah kandungan projek kami. Sebelum menamatkan video ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan sokongan dalam projek ini. Bah kata bahasa, tak basah dek hujan, tak lekang dek panas. Sebagai pemuda pada masa kini, kita mestilah mengambil inisiatif untuk mengenali budaya kita. Hal ini kerana warisan budaya adalah khazanah negara dan bangsa. Kita juga berharap semua pihak turut dapat mengembleng tenaga untuk memelihara kebudayaan tradisional supaya identiti bangsa kita tidak terhapus. Sekian, terima kasih.